Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahlul uqdatan min lisani subhanallah inna Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qadasallahu sirrah. Dan kata Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, tiada sampai engkau kepadanya dan sertanya syahwah daripada segala syahwat, atau tadbir daripada segala tadbir, atau ikhtiar daripada ikhtiarmu. Maka dikalau tiada disunyikan Allah Ta'ala, dikalau tiada disunyikan atau disucikan Allah Ta'ala akan hambanya daripada demikian itu, dan saya tiada sampai ia kepadanya selama-lama Allah. Dan tetapi apabila dikehendaki Allah Ta'ala menyampaikan hambanya kepadanya, maka dipalingkan demikian itu seperti bahawa dizahirkan dalamnya daripada segala sifatnya yang maha tinggi dan segala nu'utnya yang menggaibkan demikian itu segala sifat hambanya, dan adalah demikian itu alamat atas kasihnya baginya, seperti yang diisyaratkan kepadanya dengan katanya dalam hadis yang sahih, maka apabila telah kasih aku akan dia, maka adalah aku pendengarnya, mendengar ia dengan dia, penglihatnya yang melihat ia dengan dia, tangannya yang memalu ia dengan dia, dan kakinya yang berjalan ia atasnya. Dan terkala demikian itu, maka tiadalah ia, tiada baginya iradah dan ikhtiar, melainkan ikhtiar Tuhannya dan iradahnya. Allah. Sambung matan dulu ya. Dan kata Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, ini pemegang ataupun pemimpin besar bagi tarekat Asy-Syadziliyah radhiyallahu anhu, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dia kata tiada sampai engkau kepadanya, ia tidak akan sampai seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar sampai. Apa makna sampai? Makna dimasuk dalam maqamul ihsan. Itu makna sampai. Ya. Maqam ihsan disyaratkan oleh hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Anta'budallaha, bahwa kamu sembah akan ta'ala, ka'annaka tarah, seolah kamu lihat akan Allah Ta'ala. Seolah-olah, yang lapas ka'anna, ya, bukan makna lihat dengan mata kepala, itu tak boleh. Atas dunia tuan dah blok dulu lagi. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar, maknanya mata luar kita tak dibenarkan melihat Allah Ta'ala di dunia. Wa huwa, padahal Allah Ta'ala yudrikul absar, yang mendapat akan mata, maknanya Tuhan yang melihat itu. Di dunia kita tak dapat melihat, ya, Tuhan tak jadikan atra dia, ditutup. Bila tutup, jangan siapa nak lihat. Kalau dia kata dia nampak Tuhan mata kepala, waktu dijaga, maka sah kufur ruang tu, ya, rosak dia. Sebab bertentangan dengan ayat 103 daripada surah Al-An'am.
la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir. Adapun di akhirat itu dibuka, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya ia melihat dengan cara mana? Cara yang layak, yang sesuai dengan kebesaran Allah Taala yang maha dahsyat. Ya, bila kaifin walan hisara, dengan tidak ada satu cara yang serupa dengan makhluk pun. Penglihatan yang maha hebat diberikan. Sebab tu yang melihat mata. Oleh kerana tu mata dia kena jaga. Ya. Inna nazara ila mahasinil mar'ah samun masmumun min syihamin iblis. Faman tarakaha azakahullahu ta'ma ibadatin tersebut. Inna nazara ila mahasinil mar'ah. Sesungguhnya satu pandangan kepada kecantikan perempuan. Dia tengok awak perempuan kan. Ya, yang terdedah sana terdedah sini kan. Macam makanan basi kan. Makanan basi. Dia tak tutup, dia basi kan. Jadi terdedah. Jadi dia tengok daripada aurat perempuan, kecantikan perempuan, itu satu anak panah daripada anak panah iblis yang beracun. Dah kena dah tu. Dia tengok dia pak, dia kena dah. Ya. Faman tarakaha, siapa meninggalkan dia kena takut akan Allah, azakahullahu ta'ma ibadatin tasuruh. Tuhan hadiahkan dia kemanisan dalam ibadat. Jadi kesimpulan siapa nak dapat kemanisan ibadat, apa dia? Tarkul ma'asi, kena meninggalkan maksiat. Ya. Saya masa belajar tu saya jumpa tuan guru Haji Abdul Hadi tu. Kaedah menghafal macam mana tu. Tinggalkan maksiat. Kata tinggalkan maksiat, kata menghafal dia. Menghafal pun hilang, hafal hilang. Ya. Kalau masuk pun tak berkat. Kaedah besar dia tarkul ma'asi. Ya, sebab dua kaedah besar, tarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat adalah kepala bagi ibadat. Kalau orang tak ada kepala, dia hidup tuan. Pada hukum adat dipanggil mati. Pada hukum akal harus. Jaga tu. Kadang orang Melayu kat sini boleh silap cakap, tak ada kepala, tak ada kepala, mustahil, mana boleh masuk akal, tak timu akal boleh hidup. Bukan akal, adat. Hukum adat dan hukum akal tak boleh beza. Adat mana kebiasaan. Ya. Orang tak ada kepala biasanya apa? Mati. Adapun akal dia bergantung dengan Tuhan, mana harus bagi Allah nak menghidupkan tanpa kepala. Di akhirat besok ada orang yang tak ada kepala. Ya. Dia tak ada kepala. Anak-anak yang tak ada kepala, dia cari bapa dia. Siapa bapa dia? Bapa dia ialah Nabi kata man nakahayadahu, la'anallahu man nakahayadahu. Allah Ta'ala laknat orang yang bernikah dengan tangannya. Faham tu? Dia mengeluarkan air benih dia dengan tangan. Maka air benih tu akan dijadikan anak tu tak ada kepala, besok dia cari bapa dia tu. Ini bapa dia ke akhirat. Itu maknanya. Kata kehinaan Ustaz. Tak ada kepala, hidup. Kan? Kalau atas dunia ni tak ada kepala, hidup. Hantu penanggal. Tak ada kepala, kepala betul. Anak Allah boleh buat apa saja. Tapi adatnya bila tak ada kepala, mati. Kan? Begitulah jasad. Bila tak ada kepala, dia mati. Begitu juga agama itu. Ya. Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, itu dia panggil ra'sul ibadah, kepala bagi ibadat. Bagaimana kalau nak buat kerja dengan Tuhan, beramal dengan Tuhan, nak ibadat dengan Ta'ala, nak jadi hamba Tuhan, maksiat kita tak buat, kita tak tinggalkan. Kewajikan buat, maksiat bersama naik, tak jadi. Jam. Ya, sebab tu dalam keadaan fiqah kita yang besar kali apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid menolak segala kerosakan. Maksiat, unsur mungkar, penyelewengan, semua kejahatan. Itu muqaddamun, mesti didahulukan daripada jalbil masalih, menarik kemaslahatan. Dalam konteks negara, jangan kita cerita, nak cerita apa pembangunan je kita kan. Kena mansuhkan dulu segala unsur-unsur yang tidak elok. Ya. Kaya raya lah negara tu, kalau pemimpin kaki belit, terlokup negara kan. Habis dia jual. Satu-satu dia jual. Sebab apa? Kerosakan. Sebab rosak tu kena itu. Dia ambil pengetahuan tu. Bersihkan dulu. Maknanya jalbul masa, darul mafasid, menolak kemudaratan, itu diutamakan daripada menjalbil masalah. Dan ibadat
Yang perosak dia pun maksiat dan mungkar. Itu perosak besar. Dia merosakkan seorang menjauh. Sebab kita dalam tiap-tiap tarik nafas dan lembun nafas, tiap-tiap saat dia ada dua hukum. Satu ittisal, satu infisal. Ya, bila di dalam taat ke Tuhan, dia ittisal, dia makin rapat dengan Tuhan. Bila dia buat dia maksiat, dia pandang dia maksiat, infisal berlaku. Terjauh jarak dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Tidak, Imam Syafi'i ternampak, bukan tar, kita tarnya. Dia ternampak tumit perempuan, dia terganggu hafalan dia. Tumit, sebab tumit perempuan kena tutup aurat. Kalau tidak dia nak menampak di atas bara neraka, dia buka lah. Ya. Jadi maknanya ternampak tu pun dah terganggu. Padahal Imam Syafi'i punya hebat, kitab Muwatta' dia hafal semalam. Kitab Muwatta' tebal dekat 2-3 inci tu. Dia boleh hafal semalam. Dia macam ni. Dia tertengok dia tumit perempuan, terganggu hafalan dia. Kita tak dapat sebab kita tak ada tali mengukur banyak. Ya. Kalau budak hafiz Quran tu dia ada tali mengukur. Dia hafal Quran laju ya. So dia bagi makan tak betul. So dia tengok tak betul. Kejap kan hilang. Ya, kejap terganggu, pusing-pusing nak menghafalkan. Ya, sebab apa tu? Sebab Al-Quran tu benda bersih. Dia tak masuk melainkan hati yang bersih. Kalau pandangan dikotor dengan maksiat, pandangan dikotor dengan maksiat habis. Jadi rosak. Sebab tu kerja syaitan dia apa? Dia lambakkan benda tu. Supaya hati manusia, pandangan dia, gerak dia semua kotor. Bila kotor, mana dia nak menghadap Allah Ta'ala. Kita akan sampai. Kita nak masuk menghadap raja pakaian kotor bolu. Mana tu? Kat pintu, kat gate tu dia masuk dah. Terus nak masuk dalam kan. Allah. Lepas tu seorang waliullah, dia jumpa pada guru dia. Pun wali besar juga. Dia Sayyid Syekh, adakah dengan sebab kita membuat maksiat, maka kemanisan iman, kemanisan amal ditarik? Kata Syekh dia apa? Bahkan kau cadang Tuhan dah tarik dah. Kau cadang nak buat maksiat, dia Tuhan dah tarik dah. Bukan kata kau buat lah. Cadang ni nak buat, Tuhan dah tarik. Sebab tak sesuai. Benda yang cantik, bersih, cantik, nak duduk tempat kotor, tak sesuai. Ya? Jadi kan tempat bersih. Sebab tu jangan ada dalam lintasan hati kita benda-benda tak baik. Jangan ada. Padamkan cepat. Ya? Sebab tu dalam Minhajul Abidin kita tengok disiplin sufiah ni, disiplin paling tinggi. Orang yang mengamalkan akan akhlak akhwar Rasulullah SAW ialah sufiah. Ya? Sebab tu dikit sampai tu naik nafas pun dia jaga kan. Bukan nak terbabas-terbabas tu kan. Macam Ustaz Dadah lah tuan-tuan. Dia tergulik pun nak buat pusat gitu kan. Dia blok di awal. Dia panggil dalam fiqh, dia panggil saddud zara'i. Dia blok di awal lagi. Lepas tu dalam bab perzinahan, Allah Ta'ala suruh apa? Kawal di awal. Wala taqrabuz zina. Dia tak kata wala taznun, jangan berzina. Wala taqrab. Jangan hampir. Segala unsur yang membawa pergaulan kena jaga. Semua dia jaga. Dan hampir tak, dia bukan buat sampai telah ada. Itu Islam punya cantik. Dia apa? Syadul bab. Syadul zara'i. Dia halang benteng di depan ni. Bukan dah tergulik pun nak buat. Dan dia blok. Sebab tiap-tiap turun nafas dia kira. Dia jaga. Supaya jangan pergi. Orang yang dapat pengawasan ini daripada ghafalat dan khatarat, tiap-tiap khatir dijaga. Ya, itu dia panggil dia dapat apa tu? Riayatullah. Ya, riayah, dengan riayah dia dapat mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Dia terpelihara daripada segala unsur-unsur yang tidak elok. Khatarat mana hatir-hatir, lintasan-lintasan hati yang tak betul, semua tu pelihara dia. Dia penuh dengan zikrullah. Ya. Wal khatarat wal ghafalat dan kelalaian. Kata Sayyidi Syekh Abu Hasan Asyazili radhiyallahu anhu, tiada sampai, tidak usul kepada Ta'ala ni. Dan sertanya syahwah. Dan tu di mana waw ma'iyah. Mana serta dia. Tu syahwah. Mana selagi dia melayan kehendak syahwat dia, selagi dia bersonok dengan syahwat dia, selagi dia jadikan syahwat dia Tuhan, Quran kata kan. Apa man? Tu, ya. Tidak kamu lihat maknanya. Yang mereka menjadikan akan nafsu dia sebagai Tuhan. Allah. Sebab tu di matan dulu awal dia katakan 4 kaifa tu. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatih. Macam mana kau nak berjalan ke hadrat Tuhan serta kau ditambat oleh nafsu. Apa
Fara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad SAW orang yang mengambil nafsu dia sebagai Tuhan. Ya, maknanya apa? Dia taat betul-betul dengan nafsu. Apa kena nafsu? Tak boleh tersesuai. Nafsu ni punya kotor, melongkang kotor di tuan-tuan. Habis dah berkotor bola terkejut longkang nak pergi masuk istana. Istana apa? Istana ma'rifah tak boleh masuk. Dia kena bersih, kena mandi dulu. Dia kena mandi dengan air taubat, mandi dengan air an-nadam, penyesalan. Ya, kena mandi dengan air muraqabah wal musyahadah. Baru dia boleh masuk. Boleh masuk hadratillahi ta'ala. Dan dia sampai engkau kepadanya serta syahwah daripada segala syahwatmu. Macam-macam jenis syahwat kan. Syahwat itu syahwat macam-macam kan. Dan tadbir daripada segala tadbirmu. Ya, kita nampak tadbir kita. Kita nampak kita. Dia tak nampak. Ya. Saya nampak diri dia tak ikhlas. Orang yang ikhlas sebenarnya apa? Alamatul ikhlas ay yaghiba anka al khalq fi musyahadatil haqqi. Itu mana sengaja daripada makna ikhlas. Banyak takrif ikhlas tentu sengaja daripada dia. Alamatul ikhlas, tanda betul bersih batin hati dia ikhlas, ay yaghiba, bahawa lenyap ya angka daripada engkau al khalq, oleh makhluk, hilang tak nampak. Bila tu fi musyahadatil haqq, ketika engkau syuhud akan Allah Taala hilang. Bahawa dia ikhlas betul. Lagi ada lagi nampak tu orang ni gini, oh belum mungkin kan. Dia banyak terbagai tu. Dinarai orang, suruh pandang. Masih ada seronok, masih ada sedap orang memandang dia. Orang memuji dia tu rasa sedap. Dan rasa sebaliknya bila berlaku sebaliknya. Kan? Itu belum lagi, jauh lagi tu. Allah. Atau tadbir daripada segala tadbirnya, atau ikhtiarmu daripada segala ikhtiar. Jadi kita milih kendak kita. Bila bertambung dengan kendak Tuhan, arahan Tuhan, tak dipilih kendak dia juga. Itu jauh lagi lah. Ya. Jadi bila bertambungnya kendak Allah, arahan Allah dengan kendak nafsu kita, padamkan nafsu kita. Ya, kita matikan dia. Baru kita mati, baru hidup. Ya, mati baru hidup. Dah mati baru hidup. Apa mati? Matikan nafsu kamu tu. Barulah hidup hubungan kamu dengan Allah Ta'ala. Ya, man arada an yanzura ila maitin yamshi alal ard falyanzur ila Abi Bakr. Siapa nak tengok mayat yang berjalan atas muka bumi, sila tengok pada Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Manusia Abu Bakar ni orang yang telah mematikan nafsu dia, padamkan habis. Ya, baru terbuka. Bila baru hidup, bila tutup baru terbuka. Ya. Dah tutup pula terbuka. Tutup kita dengan makhluk, baru terbuka dengan Tuhan. Itu maksudnya. Ya, bila padam baru terang. Kita padamkan unsur nafsaniyah, baru terang unsur ruhaniyah. Kita padamkan segala unsur nafsu, baru terang unsur dalam. Padam baru terang. Ini apa bahasa juga. Orang dah padam tak ada api, dia padam pula terang. Dia padam baru terang, dan mati baru hidup. Bila tutup baru terbuka. Tutup mana? Tutup dalam, ya, tutup nafsu kita. Baru terbuka antara kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu jalan mukhalafah. Kita berjalan dengan Tuhan ni jalan takhalluf, jalan mukhalafah. Ya, kita pun dengan Tuhan tak sama. Amin mukhalafah. Mukhalafah nafsu dia. Ya, baru dia akan dapat sampai ke hadirat Tuhan. Ya. Seronok. Sampai kepada makam hakikat sebenarnya, ini mesti hapuskan pandangan makhluk hati tadi. Kullu hakikatin la tamhu, tiap-tiap hakikat la tamhu asral abd warusumi falaisat bihaqikatin. Ya, kullu hakikat, tiap-tiap hakikat la tamhu, yang tidak memadamkan asral abd, akan kesan-kesan makhluk ni. Ya, rusum dia tak padam lagi, masih nampak lagi kita, dia nampak. Falaisat bihaqikatin, itu bukan hakikat. Hakikat dia lenyap lain. Itulah kedudukan para rasul-rasul, nabi-nabi, para sahabat dan padam dalam dia menghadap pada makhluk. Dia sentiasa dengan kekasihnya, itulah Allah Ta'ala. Baru dia cantik, dia boleh usul ila Allah Ta'ala. Dia orang ni dah sampai. Maka jikalau tiada disunyikan Allah Ta'ala akan hamba, mana apa? Semua bantuan dari dia.
Kalau Tuhan tak sunyikan hamba, mana tak padamkan daripada demikian itu. Demikian mana syahwatnya, nafsunya, tadbirnya, ikhtiarnya dipandang. Ya, dengan bahawa dia tak pandang ikhtiarullah. Dia tak pandang kepada Allah Ta'ala. Nasaya tiada sampai ia kepadanya selama-lama. Kita akan masuk makrifat sebenar selama-lama. Ya, dia makrifat sebenar daripada mana dia mula, kan? Daripada nafsul mutmainnah. Ya, dia masuk nafsul mutmainnah, baru start dia panggil ma'rifatan khassatan, dia akan dapat. Ya, lepas tu dia akan pergi lagi jauh lagi lah. Lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Kalau duduk nafsu amarah tu tak bau langsung. Ya, amarah. Tu nafsu kehaiwanan. Kalau dia naik sikit, lawamah, mula mencela pun belum sampai lagi. Mulhamah, dia masih dapat ilham banyak, belum sampai lagi. Dia mutmainnah baru tetap. Ya, dia sampai mutmainnah, baru dipanggil dia mengenal dengan sebenar-benar pengenalan. Ketika itu hati dia sentiasa menghadap kepada Ta'ala, syariatnya cantik, dijaga mentaati perintah Allah Ta'ala. Ketika itu nafsu yang tenang. Nafsunya kalau Tuhan uji pun dia tak akan beranjak. Tuhan uji dia melepek susah dah, dia tak beranjak, dia tetap jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan lambatkan di ujian, kekayaan melimpah ruah pun dia tetap, dia tak akan hanyut. Atau mutmainnah. Dia tetap mutmainnah, atau mana tetap dia tak beranjak. Ni kalau diberikan hari tu telefon habis hanyut untuk dia pakai. Atau Tuhan uji sikit pun dah mengelabah, tak boleh pakai. Dia tetap diuji macam mana pun dia tak beranjak, sama ada ujian kesusahan atau ujian limpahan kurniaan dia. Ya, dia tetap dengan Allah Ta'ala. Itu makna orang sampai mutmainnah. Awan ni Tuhan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa mana? Dalam lah. Tu hakikatul insan, hakikat diri kita. Yang tenang. Ya. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ya. Dalam keadaan direda dan diredai. Ya. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuk dalam hamba-Ku. Ibad dipanggil abdun li takhsis, mana hamba yang khusus ni. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurga-Ku. Kalau di dunia dia masuk jannatul muajjalah, itu makam ma'rifat yang khassah. Di akhirat dia masuk syurga yang maklum. Ya. Itu duduk dalam mutmainnah. Sebelum padam tuan-tuan kita kena sampai. Kalau padam tak sampai itu rugi besar lah. Puluh-puluh tahun tuan bagi umur ke dia, 70-80 tahun, ada jejak 100, tak sampai-sampai. Apa kerja tuan kata. Besok kalau tuan tanya apa kau kerja, kau sampai tempat lain aku suruh pergi, tempat lain kau sampai. Tuhan suruh pergi ke dia, fafirru ila Allah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah. Kau berjalan pergi ikut nafsu apa, kan? Kau ikut budak-budak jahat ni kan. Ya. Kalau orang kita, mak kita marah, kau pula budak-budak jahat kau kawan. Siapa budak jahat? Nafsu, syaitan. Ya, dunia itu budak jahat bikin rosak dia nanti. Atau mana kullu hakikatin la tamhul athar ibad abdi wa rusumi falaisat bi hakikatin. Ya. Tiap-tiap hakikat dia tak memadamkan pandangan pada makhluk, kesan makhluk, maka dia bukan hakikat. Hakikat dia mesti panak lenyap. Dalil tu hadis Nabi yang sahih bawah tu. Tengok. Allah. Dan tetapi apabila sahih ni, ya, apabila Tuhan kendaki menyampaikan hamba kepadanya, maka dipalingkan demikian itu. Semua tu ikhtiar dia dipadamkan dalam memandang ikhtiarullah. Ya, pandangan di kepada makhluk dipadamkan kepada pandangan kehadrat Tuhan. Seperti bahawa dizahirkan dalamnya segala sifatnya, Tuhan tajalikan. Ya, Tuhan tajalikan akan sifat dia terdah. Bila dia tajali je, pum, nur ma'rifat Tuhan campakkan dalam suwaida qalbi, tengah batin hati dia, ketika itu padam segala yang lain. Ya, pada yang lain padam. Dia datang nur, gelap. Ja'al haq wa zahakal batil. Dia datang kebenaran, hilang kebatilan. Tafsir syariat dia tegak Islam, jatuh jahiliah. Kalau hakikat di dalam pula, bila datang nur ma'rifat Tuhan, padam segala yang lain. Ketiga itu, dia berjalan, dia rasa dari dia. Dia bergerak, dia rasa dari dia. Dia makan, dia berjalan, dia bercakap, semua dia rasa dari dia. Dalil tu hadis sahih daripada Nabi. Ya, la yazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Ini dalam hadis Nabi.
Seperti dizahirkan dalamnya tadi segala sifat yang maha tinggi, Masya Allah. Dan segala nu'ud mana sifat itu. Yang menghaib, itu dia. Sifat mana? Tuhan tajali je, dia lenyap, hilang yang lain. Daripada segala sifat hambanya. Ketiga itu, dilenyapkan sifat kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Dia melenyapkan iradatul halki, iradah makhluk dalam memandang iradah Allah Ta'ala. Dia lenyapkan pandangan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Dia lenyapkan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah. Dan dia lenyapkan keberadaan wujud makhluk dalam memandang wujudillah. Bau timbul la mawujud illallah. Sebab batin hati ada apa? Ma fi qalbi ghairullah. Bawa dia duduk tangga, tuan-tuan. Dan ada demikian tu alamat atas kasih baginya tu. Fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia. Sebab kita nak ibadat sampai cari Tuhan kasih. Tanda Tuhan kasih, hilang pandangan makhluk di hati kita. Jadi, kalau dibuat ibadat dikait dengan makhluk, itu belum lagi, jauh lagi. Seperti bahawa diisyaratkan kepadanya dalam segala-gala hadis yang sahih, maka apabila aku kasih, itu, apabila telah kasih aku akan dia, maka adalah aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia dengan aku. Maknanya Tuhan telah buka perasaan kelazatan di memandang kebesaran Tuhan, af'al Tuhan, asma' wa sifat Allah Ta'ala. Ya? Allah. Yang ini sampai sini tuan, kita badan sampai sini. Jangan tak sampai tadi. Yang melihat ia dengan dia dan tangan yang memalu dengan dia, mana segala gerak dia tuan. Pandangan dia, gerak dia, berjalan dia, semua dia dah dapat pembukaan rasa zauq dengan Allah Ta'ala. Ya. Selama ni tak dapat zauq dengan Tuhan, dia zauq dengan dia, dia rasa dia ana. Itu dia panggil ananiyah. Ananiyah apa? Keakuan. Aku tak boleh pakai. Aku tak main. Dia nak dia je. Hu wallah. Dia Allah Ta'ala internet. Pada Quran banyak ayat-ayat yang bentuk ni. Alam tara. Kan? Tidak kamu perhati. Perhati apa? Perhati kebesaran dia lah. Ya, kulin zuru maza fis samawati wal ardi. Pandang apa langit bumi. Untuk apa? Untuk nampak dia lah. Bukan nampak kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Absara yubsiru. Semua diguna lapar-lapar tu. Tara. Ya. Basar tengok. Absara yubsiru. Tidak akan kau perhatikan. Sehingga pada diri kita boleh suruh perhati. Supaya perhati apa? Nampak dia. Sebab jangan kita memandang tak nampak dia bahaya. Ya, biar serentak. Buka mata luar, mata dalam kena jalan. Jangan buka mata luar, mata dalam jam. Itu bahaya sangat besar. Bahaya sangat besar. Bahawa dia kena latih. Ya, menanamkan sifat khauf yang kuat dengan Allah Ta'ala. Bahawa dia akan pergi kepada maqamin muraqabah. Ya. Al-khauf, dia kata, iza sakanal qad awrasahul muraqabah. Al-khawf, perasaan gerun dengan Ta'ala ni. Iza sakanal qalb, dia duduk di dalam batin hati dia, dia terlekat dia kan. Au rasahul muraqabah, dia akan mewariskan muraqabah. Tapi kalau rasa takut dengan Tuhan, tak ada rasa apa, itu bahaya. Sahabat Rasulullah SAW terbuat dosa kecil dia. Dia datang bergegas kepada Nabi ya Rasulullah. Ya, binasalah hamba, binasa hamba. Rasulullah kata, apa kau buat? Dia pun cerita sekian-sekian. Rasulullah kata, dah semayang jemaah, dah Rasulullah, dah. Dosa engkau telah diampun. Bermakna apa? Bila diampun dosa dengan sembahyang, dengan ibadat, dosa kecil. Tapi dia punya takut macam tu. Binasa dah hamba ya Rasulullah, atau mana orang takut, gerun. Ya, gerun dengan Allah Ta'ala. Itu akan mewariskan apa? Sifat muraqabah. Dan kegerunan ni kita akan cek lah. Apa nak datangkan gerun? Yang disuruh kita tinggal. Ya, yang disuruh kita tinggal. Yang dilarang kita buat, dia benda kena muhasabah. Dia akan datang ke sifat gerun. Banyak dah aku langgau kan. Tuhan suruh aku tak buat. Yang Tuhan buat, suruh buat pula aku tinggal. Allah. Banyak kes dengan Tuhan. Benda-benda ni akan datangkan sifat gerun. Kemudian perhatikan resiko. Ya, maknanya mukhalafah kita dengan Tuhan. Kita melawan, lawan apa yang Tuhan buat, kita menyalahi. Maknanya resiko dia resiko dia besar. Dapat murka Tuhan, hati jadi gelap, terjauh dari Tuhan, azab yang menanti besar di akhirat. Ada benda-benda akan datangkan sifat gerun. Dan gerun itu akan membawa kepada hati dia muraqabah, maknanya sentiasa mengintai Allah Ta'ala. Ya.
Sebab kemuliaan ataupun kesempurnaan hamba di duduk situlah. Ya. Duduk situ. La yakmulul ab illa wal muraqabah. Takkan jadi sempurna seseorang tu dengan Tuhan melainkan dikena bersih, ikhlas dan muraqabah sentiasa. Abu muraqabah tu dalam hadis sahih. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu kena fa in yarak, bahawa Allah Taala sentiasa memandang kamu. Kekalkan pandangan tu. Maka adalah pada ketika itu sampai kepada Allah Ta'ala dengan yang dikurniakan kepadanya. Maknanya bila dia sampai ke satu peringkat, Tuhan kasih, Tuhan buka dia. Rasa hati, sebenarnya tak dapat tekan Tuhan kasih, Tuhan buka. Pum, dia dah mula merasa. Merasa gerak daripada dia, merasa kurnia daripada dia. Semua dia rasa itu. Atau mana dia dapat kasih. Itu makna sampai dia. Ya, bukan sampai bertemu depan mati macam ni. Itu sampai makhluk. Bertempat apa tu mustahil atas Allah Ta'ala. Dengan dikurniakan Allah Ta'ala padanya daripada fadli. Ya, fadli dan karim. Dan karimnya. Limpah kurniaan kasih sayang. Waktu para awliya, para salihin, ulama-ulama besar, dan dia harap sangat di akhirat Tuhan kira amal kita besok penghisaban dengan sifat fadli dia, bukan dengan sifat adli dia. Ya, kalau Tuhan pakai sifat adli, keadilan dia, ulama wali pun takut. Ya, tengok 70 tahun seorang beribadat di pulau tak tengok maksiat. Bila dia nak masuk syurga, dia ingat amal dia banyak kan. Nak masuk amal ke dengan rahmat aku? Dia kata dengan amalku ya Allah. Timbang nikmat mata sebelah, habis. Nikmat mata sebelah, dia buat ibadat 70 tahun, habis tuan-tuan. Belum 12. Itu yang hebat-hebat punya ahli ibadat tuan-tuan ni. Nak masuk dengan rahmat, bukan dengan amal. Tapi amal penarik rahmat. Jangan tak beramal, rahmat tak datang, laknat datang. Ya, jadi maknanya apa tuan? Masuk dengan rahmat dia, dengan fadli, limpah kurnia dia. Kalau keadilan dia habis tuan. Nak adil lah, baik sekarang aku dah bagi kau nikmat, ni apa kau nak lagi? Anak orang bodoh, anak kau cerdik, anak orang semua gini, anak kau semua nikmat dunia aku dah bagi besar-besar. Apa kau nak lagi Tuhan kata? Habis kita tuan, terbalik kita. Kau nak apa? Atas dunia aku dah lambat macam-macam. Yang orang tak dapat, kau dapat. Orang susah, kau senang. Kan? Kau bermaharaja lela atas dunia. Macam-macam Tuhan bangkit, so habis jam kita kan. Ya, sebab tu kita harapkan apa? Fadli, limpah kurniaan kasih sayang dia. Itu saja. Itu orang besar tuan-tuan ada tu. Ulama-ulama besar, wali-wali besar, orang golongan solah, orang saleh yang mengharap gitu. Kita ni bahagilah tuan-tuan. Allah. Orang hebat-hebat tuan-tuan bila apa? Dia dengan deruman api neraka terduduk di atas lutut tuan-tuan. Daripada berdiri terlekuk atas lutut ke bawah. Dengan deruman ni baru tuan ni. Dahsyat tak dahsyat. Tuhan tajalikan kemurkaan di sana itu. Allah. Australia kena keliling api sikit je satu dunia riuh. Malaysia siapa orang nak hantar bantu. Kalau kita kena macam tuan. Itu boleh keliling je sikit je, ya. Api neraka 70 kali ganda panas tuan. Sebesar lubang jarum je kalau terbuka di timur, di masyrik, maka di maghrib, di barat hancur tuan. Itu besar lubang jarum. Ni kalau benam dalam ni tuan, macam mana rupa tuan. Tapi tak mati. Tak mati je masalah. Kalau mati dia habis kan, ni tak mati. Tak ada mati lagi dah. Ya. Sebab bila yang ke syurga dah ke syurga, ke neraka dah ke neraka, maka al-maut, mati itu disembelih oleh malaikat Jibril. Itu dalam hadis ni. Ala surati kabshin, di atas rupa kibas. Maut tu tuan jadi atas rupa kibas, malaikat sembelih. Bermakna apa? Lepas ni tak ada mati-mati lagi lah. Kalau nikmat terus. Kalau azab, tu je lah. Atas dunia susah-susah dia mati, habis cerita dia kata kan. Dia tak tahu dah mati lagi banyak cerita. Dah matilah lagi banyak cerita tuan-tuan. Ya. Sebab tu kita nak sampai apa? Dari pihak fadli dia. Ya, pihak fadli. Tu dalam Abi Madian dia kata man talabal haq min jihatil fadl wasal ilaihi. Man talabal haq, siapa menuntut akan Ta'ala min jihatil fadl,
Daripada pihak limpahan dia, ya Allah, pandang limpahan Tuhan. Ya, maka jawab dia, wasal ilaih, dan saya disampaikan hadrat Tuhan. Ya, minta sampai dengan memandang kurnia dia. Yang pandang amal kita, anak ni ibadat banyak sampai, jangan menyampaikan dia bukan amal kita. Dan amal tu penarik rahmat dia je, menarik kurnia dia, dengan kurnia dia sampai. Ya. Allah. Tiada dengan satu daripada hamba, bukan daripada amal kita tuan-tuan ni. Amal kena buat. Daripada apa? Ijtihadnya dan amalnya. Maka Maha Suci yang mengurniakan atas orang yang dikehendaki dengan sesuatu yang dikehendakinya. Ya, Maha Suci Tuhan yang mengurniakan tadi dengan benda yang dikehendaki, bukan dikehendaki kita beramal. Maka dengan bukan amal tu yang menyampaikan adalah dia yang menyampaikan, bukan kita. Tapi nak dapat tu dengan kurnia. Kurnia tu penarik, kurnia tu amal. Dia susun macam tu. Bila kita beramal taat, dapat reda Tuhan, dapat kurnia Tuhan. Dengan kurnia itulah ya, disampaikan kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat memihak ke arah itu. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Dia hampir kepada orang yang melakukan ihsan, taat, zahir dan batin di kehadrat Tuhan. Baru Tuhan buka. Habis. Kemudian dan kata Syekh radhiyallahu an, laula jamilu satrih, laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Masya-Allah. Dahsyat-dahsyat tuan-tuan ni. Jikalau tiada elok dinding hasil bagimu, saya tidak ada amalmu itu patut diterima tuan-tuan. Tuan tutup tuan-tuan ni. Ya, keburukan kita banyak Tuan tutup. Kalau Tuan tak tutup, tak layak amal kita diterima tuan-tuan. Ya, Allah. Jadi yang kita pandang orang tu cantik sebenarnya apa? Cantik satrullah. Tutupan Tuhan ni cantik sebenarnya. Kalau Tuan bukakan dia punya dalam tu, tak ada orang nak berkawan kita. Ya, kalau buka kita punya dalam tuan, orang pun tak nak kawan. Dia punya kotor, dia punya busuk tuan. Dalil apa? Lagi tak sampai ke Tuhan memang kotor tuan. Kita ni kotor sebab tu belum usul. Ya. Tak sampai tu sebab kotor. Bila dia sampai menandakan dia sudah dibersihkan. Lagi kita belum usul ila Allah, maknanya kita belum bersih betul. Sebab tu bila kita tak bersih, kena bersih. Jangan seronok dengan luar. Orang puji kita luar hebat, sedangkan kita sedar kita belum usul, bermakna kita banyak kotor tak dibasuh, dia seronok dengan pujian orang. Orang itu apa nama dia? Dah lepas kan bau mantan. Ya, sejahil-jahil manusia. Bukan jahil kan? Sejahil bahid jahil, sebodoh-bodoh. Apa lagi nak bubuh bahasa kita? Sebangang-bangang. Setolol-tolol. Siapa dia? Ajhalun nas. Isim tafdil tu. Ajhalun nas. Man taraka yakina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia ialah man, mereka taraka yakina ma indahu. Dia tinggalkan apa yang dia yakin dengan diri dia. Dia yakin apa? Dia tahu dia belum sampai Tuhan. Dia tahu dia banyak kotor. Dia tahu dia terhijab. Dia semayang belum rokok dah terbagai. Betul? Belum rokok dah terbagai kan? Kerja segala-gali kerja dia masuk dalam kepala dia semayang. Semayang untuk menghadap Tuhan. Kau belum rokok dah terbagai. Macam tong sampah semayang dia. Dia tahu jauh tu, tapi dia tak percaya benda tu. Ya, dia buat main, dia buat tak nampak je kekotoran dia. Ya, dengan sebab apa jadi begitu? Sebab di zanni ma indan nas. Dengan sebab dia zan apa yang ada pada manusia. Manusia tengok dia zahir elok kan, orang pun puji dia. Manusia puji kita bukan yakin. Tarap dia zan saja, disangka-sangka je. Sebab dalam kita dia tak tengok. Sedangkan kita sendiri yakin, kita tahu siapa kita. Jadi kalau jangan berpegang dengan apa zan manusia, jangan pegang. Dia puji pun jangan. Ya. Sebab tu Sayyidina Ali menyatakan, kalau sekiranya orang puji kamu, baca doa. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu. Ya, wala tu'akhiz bima yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang disangka oleh manusia, dan jangan kau jadikan aku terazab, terseksa dengan sebab pujian mereka. Itu maknanya. Jadi jangan kita lekat dengan pujian orang. Itu maksud dia apa tuan? Sebenarnya cantik apa? Satar. Tuhan tutup, kalau Tuhan buka kita ni tuan, habis. Agak kambing lembu pun jabut lari kan. Dia punya busuk tak tahu Allah. Ana alam wa lain wallah alam. Allah. Jikalau tiada elok
dinding ya hasil bagimu. Dan saya tiadalah amalmu itu patut bagi diterimanya. Kerana apa? Tiada bagi dalamnya hak, melainkan dengan wasitah fadlnya, fadli dan nikmat. Semua dia punya entan. Allah. Maka apabila menghendaki Jalla wa'ala, Jalla yang maha agung, wa'ala yang maha tinggi, atau Ta'ala akan memuliakan atasmu, Tuhan nak muliakan apa? Maka dijadikannya amal dan diilhamkannya akan dikau, taufik baginya, dan tertempat daripadamu segala asbab jauh dan murka. Allah. Maka apabila menghendaki Allah Ta'ala Jalla wa'ala akan memuliakan apa? Dia muliakan kita. Kita seorang mulia dengan sebab dia. Maka apa cara dia? Allah Ta'ala jadikan amal, Tuhan cempakkan ilham untuk dia beramal. Dan diilhamkan akan dia taufik. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'afil abdi. Tuhan jadikan akan kekuatan boleh melakukan amal soleh. Dia beri itu taufik hidayah. Dia tiga kan, dengan hidayah kita selamat daripada kufur dan syirik kan. Bil hidayah mahfuzun anil syirki wal kufri. Dengan ada hidayat manusia selamat daripada syirik dan kufur. Yang kedua wa inayah mahfuzun anil kabair was sawair. Dengan ada inayah bantuan Tuhan kita selamat daripada seorang tu selamat daripada dosa besar dan kecil. Wa riayah dengan pemeliharaan riayah mahfuzun dia dipelihara oleh Ta'ala anil khatarat wal ghafalat, daripada kelalaian dan segala khatar, benda-benda yang tidak elok, lintasan hati dan sebagainya, semua peliharaan daripada dia. Ni bila dia beri taufik, maka tertampat daripada segala asbab jauh dan la'ala sawat tertutup tuan-tuan. La'al munasib, jangan potong tu buat la'al munasib, mudah-mudahan yang betulnya tertutup. Mana tertutup daripadamu segala asbab jauh dan murka. Segala jalan kemurkaan Tuhan tutup. Dia tutup di hati kita jalan-jalan yang tak elok. Dia buka pada hati kita jalan-jalan yang elok. Itu makna dia nak bagi penuh penolongan kepada kita tuan-tuan. Jadi walhasil semua yang kita dapat kebaikan semua asal pembukaan dari dia. Dan satu lagi, dan dibukakan bagimu. Itu lawannya. Tadi tutup, ni buka. Dan dibukakan bagimu pintu sidq dan ikhlas. Maqam siddiq lebih tinggi daripada maqamul ikhlas. Maqam siddiq. La yablughul maqamul siddiq hatta yazida fi ta'zimil amrillah fa yaf'alul mandub ka'annahu wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu haram wa yajtanibul haram ka'annahu kufr. Kata Syekh Ali Al-Khawaz, guru bagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kamu tak akan sampai maqam siddiq dengan Tuhan kecuali bertambahannya mentakzimkan urusan kau dengan Tuhan, sehingga engkau buat yang sunat macam wajib. Kau tinggalkan makruh macam takut pada benda haram. Kau tinggalkan benda haram macam kau takut jatuh ke dalam kekafiran. Dia punya takut tu baru dia duduk makam siddiq. Hebat tuan-tuan ni. Itu makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nak cari duduk makam siddiq pun payah kan. Nama siddiq ada. Melayu siddiq tuan-tuan ni. Sebab Sayyidina Abu Bakar dapat pangkat tu bila apa? Dia tak ada langsung memandang yang lain. Semua dia kata apa datang Nabi semua terima. Ketika Isra wal Mi'raj kan, cepat-cepat dia membenarkan. Kalau lebih jauh daripada itulah, kalau daripada Rasulullah aku percaya. Kalau daripada engkau berjahat aku tak percaya. Tu orang yang cepat membenarkan apa sahaja yang datang daripada Rasulullah SAW. Dan ikhlas, itu mana ikhlas? Ikhlas pun tinggi tadi, sedikit tinggi. Kalau ikhlas tu ayyaghiba ankal khalq fi musyahatil khalq. Gaib makhluk daripada musyahadah ni. Itu duduk makam ikhlas yang sebenarnya dalam amal. Maka adalah demikian itu keadaan kabul. Kalau ada kedudukan amal kita begini, maka sah kabul. Amalan ni Tuhan terima. Sebab kita kena lalu dua pintu, lepas pun selamat. Satu dia panggil babul amal, satu lagi babul kabul. Satu lagi pintu amal. Tuhan bukakan hati kita nak beramal, satu. Kemudian dibuka satu lagi pintu penerimaan. Dengan bawa kita siddiq dan ikhlas dalam amalan, maka tamam. Jadilah amal kita itu bekal-bekal, menjadi bekal sungguh di akhirat. Kalau tidak, disangkut besok tengok akhirat habaan mansurah. Seperti habu yang bertebarangan. Mana aku buat tak ada. Mana aku buat ni tak ada. Dah habis. Takut na'uzubillah.
Dan sekalian itu daripadanya dan kepadanya. Habis semua. Minallah billah ilallah. Tamat. Semua itu ada minallah. Kurnia dari Tuhan, fadli dia. Kemudian yang kita buat semua ni apa? Dengan irada bantuan dia. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua makhluk. Kan semua dia. Itu dipanggil billah. Kemudian balik-balik ke mana? Kepada dia. Ilallah. Inna lillah wa inna ilaihi. Semua hak dia. Balik. Itu hakikat dia. Pandang macam tu baru kita selamat. Barulah hati dia bersih. Nampak kebesaran Tuhan. Amal ibadat pun dia cantik. Dia tidak masuk campuran kekotoran dalaman. Bahawa bercahayalah hati dia. Ya, dengan pertolongan semua itu daripada Allah. Syahdan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin inna khaira kullahu bi wa anta bina raufur. Allahumma haqiqna bi haqaiqil ahli. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud ya. Inna nazar rasul hatta yang kashif lana anwaru muraqabah wa syarab jaya bi kaza